Okay, subjek ni adalah Creative Multimedia Technology. Saya rasa last sekali kita jumpa adalah semasa PKP. Sebelum PKP ke? Saya lupa lah. Saya rasa mula-mula saya jumpa awak semua awak first year. Sekarang dah tahun berapa? 3 ke 4? Tahun 4 betul. 4. Okay, yang saya ingat siapa? Saya ingat Moon. Syukur, mana Syukur? Syukur tak bangun lagi. Tidur. Okay. Okay, ini adalah apa? Kita punya course information. Okay, apa yang penting adalah kita ada ni, assignment lah, nak tunjukkan assignment. Okay, kita ada assignment, kita punya assignment ni projek lah. Projek 1, projek 2, kita ada online task. Online task ni adalah aktiviti . Kita nanti akan ada banyak aktiviti dah atas talian. Biasanya saya akan minta anda letakkan anda punya hasil kerja tu di Padlet. Nanti saya akan sharekan Padlet. Dan juga ada forum semua tu nanti bila anda nak perlu benda itu, perkara itu saya akan nilai sebanyak 5 markah. So online task ni ada 10. Saya berkongsi dengan Dr. Azrina, seorang separuh. Maknanya nanti saya mengajar sehingga seminggu ke-7 dan selepas semester break nanti Dr. Azrina pula yang akan mengajar. So saya 5%, Dr. Azrina 5%. Okey, untuk projek 1 dia adalah sebanyak 15%. Yang ini adalah individual. Yang projek 2 ni, projek 2 ni saat saya adalah group, group. Yang ini adalah sebanyak 35%. So besar. Yang group ni 35%, yang individual ni 15%, dan juga online activities 10%, dan kita akan ada quiz. Ada kata tak ada quiz, kita akan buat gabungkan, kita jadikan satu test. Test tu adalah 10%. Dan final exam anda adalah 30. So untuk kelas ni final exam 30 saja. So kena pastikan lah assignment tu dibuat dengan betul, hantar on time. Banyak kes asyik-asyik tak hantar, dan sampai ke hujung tak hantar, tangi-tangi pun senyap je. Kalau senyap je tak ada apa-apa respon tu, kosong lah. So biasanya yang selalunya akan kosong kat sini lah. Projek 1. Bila individual ramai yang mungkin tak hantar. Yang group ni mungkin group dia hantar. So individual ni ramai tak hantar. So yang ni kena hati-hati . Markah kerja khusus ni 70%. So final 30. Final kadang-kadang susah sikit nak score. So final selalu kita akan buat objektif. So bila objektif ni salah lah kalau kalau subjektif tu kalau tak berapa tepat tu kita boleh markah lagi. Tapi objektif ni memang tanda automatik, jadi susah nak dibantu. Okey, saya terangkan assignment. Okey, assignment 1. So assignment ini semua sekali saya letak. Saya dah letak di e-learning yang apakah kita punya assignment tu, berapa markah, dan arahannya saya letak semua kat e-learning. Okey, untuk projek yang pertama. Projek pertama 15% individual ni. Okey, anda kena hasilkan infografik. So infografik saya tunjukkan satu contoh infografik. Saya ni belum lagi. Ini adalah contoh-contoh infografik. Okey, ini contoh. So pilih satu topik. So topik tu mesti berkaitan dengan ni lah. Apa-apa saja berkaitan dengan kursus ni. Dan kena ada second infografik. Okay, infografik ni senang kata seperti anggap anda nak hasilkan satu output visual seperti poster. So poster ni kita tak nak benda yang banyak-banyak. Ini contoh infografik ni. So dari tulislah 50% ni information transmitted to the brain is visual. So dia kata 90% maklumat yang kita dapat dalam hidup kita ni adalah melalui visual. So dia letaklah gambar brain. Brain ni untuk ingatan kan.
Then dia kata 43% is more effective in persuading audience member to take a desired course of action. So dia cerita tentang 43%. So 43% tu nak cerita tentang satu value. So dia letaklah value dan dia kata statistik. So dia letak statistik. So inilah contoh infografik ataupun ini contoh lain infografik. So tidak perlu, dia tidak banyak crowded. Infografik ni kita lebih kepada gunakan visual, dan juga visual ni adalah dia punya main ingredient, dan teks ni lebih kepada nak bantu. So kalau kita lihat dia lebih banyak visual berbanding teks. Okay, itu adalah infografik. Okay, infografik ni kena kena hantar pada minggu ke-6. So sekarang dah minggu pertama. So minggu ke-6 kena hantar. Saya letakkan di dalam e-learning ni. So e-learning ni pada minggu ke-6 adalah antara 21 November hingga 27 November. So maknanya lebih sedikit sebulan daripada sekarang. Sepatutnya hari Khamis due. So saya panjangkan lah. Deadline penghantarannya adalah pada 26 November. So 26 November pukul 11.59 malam. Assignment tu perlu dihantar. So bagaimana nak buat assignment tu? Kita ada dua software. Satu adalah Photoshop. Photoshop pula. Canva. Canva ni biasa. Canva ni biasa orang guna. Sekejap saya tunjukkan Canva. Ini Canva. Canva ni ada sejenis lah. Ini ada satu company yang orang panggil sebagai unicorn. Unicorn ni kira company yang setup yang berjaya. Contoh unicorn ni adalah Grab, Panda, contoh unicorn. So ini adalah Canva. So nanti kita akan hands on Canva. Ya, dah masuk dah saya punya ni. Contoh saya tunjuk saya punya contoh. Canva ni sangat mudah lah guna. Dia mudah guna dan orang kata sonok digunakan. Ini contoh adalah saya train pensyarah politeknik. Tapi dia lambat sedikit. Masalah dengan Canva ni dia lambat sedikit dan dia agak ambil awak punya bandwidth. RAM tu kena kuat sedikit dan juga internet tu kena stabil lah. So ni adalah contohnya. So design dia memang cantik lah. So design ni cantik dan dia memang sesuai untuk kalau buat apa tu nama dia? Infografik. Dia nak buat senang je Canva ni, pergi kepada home ni dan boleh lihat lah contoh cari infografik. So kalau anda kata anda adalah Insta famous ke ataupun anda ni artis-artis ke nak buat post di WhatsApp status ataupun post di Facebook ataupun nak buat profile anda punya Facebook tu, saya lupa apa nama atas tu. Dia punya banner tu semua boleh guna di sini. Dia memang Canva ni dah ada dan dah ada design yang sedia, anda hanya perlu tambah baiklah ikut selera anda. Itu adalah Canva. Ini contoh infografik Canva. So berat sikit lah. Okay, yang ni nanti kita hands on kemudian. Okay, ini contoh infografik. So anda pilih satu yang design yang dah sesuai dengan anda dan ubahlah ikut konten sesuai dengan konten kursus ini dan hantar ke untuk kita punya assignment satu. Ataupun alternatifnya adalah anda boleh gunakan Photopea. Okay, ini pula Photopea. Jadi Photopea. Photopea ni senang kata adalah Adobe Photoshop tapi versi atas talian. So dia versi atas talian. Dia mimikkan apa yang ada pada Photoshop. Semua dia punya outline ni adalah outline Photoshop. Cuma Photoshop ni adalah bentuk software. Tak semua orang mungkin boleh beli Photoshop. Photoshop agak mahal. Beratus juga bayaran dia sebulan. So boleh gunakan Photopea ni, ada alternatif kepada Photoshop tapi cuma ada ni lah. Anda ada dapat iklan. So tidak silap saya, developer Photopea ni dah buat 100 juta ke 1 juta USD ni dah. Juta-juta lah USD. Nak beli Photopea ni, nak beli iklan. So orang tengok iklan ni, berjuta orang tengok iklan ni sudah dapat income. Itu adalah untuk assignment 1. Assignment 1 adalah gunakan Photopea ataupun Canva untuk buat satu infografik.
Dan untuk jika anda gunakan Photopea ni, anda kena cek template lah. So cari template, cari je apa-apa template di internet, template infografik yang sesuai. Cari yang format .psd dan anda boleh buka di Photopea dan edit. Okey, itu adalah assignment 1. Ada sebarang soalan dengan assignment 1? Clear? Soalan senyap tu saya anggap clear lah. Clear, Tapi clear. seperti biasa ni, bila nak hantar semua kena tanya lagi. Yes, assignment tu macam mana? Okey, Doktor, ni nanti, ya. saya Ya, tak silakan. faham yang doktor kata topik tu berkaitan dengan subjek ni. Okey, apa yang decide adalah topik ni mesti berkaitan subjek ni. Maknanya subjek ni tengok kita punya course outline ni. Saya lebih prefer kepada anda punya bidang lah. Kalau sport science nak buat sport science, TESOL nak buat TESOL. Tapi apa yang di-decide oleh PEDA adalah berkaitan dengan bidang. So kalau lihat dengan bidang tu begini. Okey kita di minggu pertama introduction to multimedia, introduction to graphic technology, introduction to graphic technology software. So mana-mana satu lah, mungkin ada kata nak buat tentang graphic technology. Okay, graphic technology ada berapa jenis format grafik, ada berapa jenis software grafik, apa kelebihan grafik. Grafik ni boleh dapatkan at least 90% ingatan, dan grafik ni boleh represent 1000 perkataan. So contoh itu lah, ambil topik grafik. Ataupun mungkin ada yang nak ambil topik animation. So tunjuklah. Animation tak semestinya very narrow kepada topik yang betul-betul kena dengan kita punya sahaja ni. Contohnya animation, ada banyak lagi animation lain. So contohnya animation tu adalah animation yang dihasilkan oleh Malaysia. Upin Ipin, Bobo Boy, apa tu? Siapa? Agent Ali. Agent Ali tu semua tu bolehlah berkaitan dengan animation. Contohnya anda kata nak comparekan animation Malaysia dengan contohnya animation Jepun. Naruto lah, Boruto lah, apa lagi? Banyak sangat animation daripada Jepun. So itu contoh buat satu infografik. Ataupun katakan audio teknologi. So ada banyak jenis audio, ada banyak jenis software. Mungkin anda kata okey, audio jenis MIDI. MIDI formatnya bagaimana? So MP3 ni formatnya macam mana? Dari compression ni macam mana? So topik yang relate lah. Atau mungkin katakan nak buat tentang music yang berkaitan dengan pendidikan. So maknanya masih relate lah dengan audio. So maknanya bukannya spesifik mesti kena apa yang ada dalam ni, tapi benda-benda berkaitan. Audio, animasi, kita ada video juga. So maknanya apa yang dikatakan mesti berkaitan dengan kursus ini. Okay, ada sebarang soalan lagi? Okay, jika tak ada soalan-soalan, kita pergi ke bahagian kedua. Ingat, assignment pertama itu adalah individual. So kena pastikan kena siap, kena hantar. Siapa yang hantarnya lambat, orang lain semua dah hantar, tiba-tiba dah final exam, dia tak hantar, telefon baru hantar, yang ini akan ditolak markah demi keadilan kepada rakan-rakan lain yang telah menghantar lebih awal. Okey, seterusnya adalah assignment 2, iaitu produce an instructional material. Instructional material ni senang kata adalah bahan untuk mengajar lah. Itu adalah instructional material. Contohnya yang saya gunakan ni, nota-nota ni. Nota-nota ni, ini contoh instructional material. So anda kena hasilkanlah satu instructional material. Yang ni pada hantar pada minggu ke-9. Okey, apa arahannya adalah use your creativity. So boleh guna kreativiti anda nak letak macam mana, desainnya bagaimana, apa konten isinya, nak ada audio ke, video ke, apa ke. So itu boleh gunakan sini. To create atau develop instructional material to be used with the lesson. Okey, maknanya untuk pengajaran. Dan perlu ada combination grafik, animasi, audio, video. Dan yang ini barulah align dengan anda punya bidang. So apa bidang anda? Matematik, fizik, TESOL, sport science. So kita hasilkanlah. Contohnya nak ajar kimia, saya tak nak bagi contoh sport science atau bidang lain sebab saya orang pendidikan kimia, so saya kimia lah. Nak hasilkan tentang electrolyte ataupun electrolyte biasa, acid atau base. Okay, hasilkan tentang acid atau base. So boleh gunakan hasilkan satu instructional material berkaitan dengan acid dan base, mesti ada semua sekali elemen-elemen ni.
So ini adalah elemen-elemen yang kita panggil sebagai elemen-elemen multimedia. Kita sebut multimedia, orang putih panggil multimedia. So perlu ada semua elemen ni dan benda ni perlu present your instructional material in the class. So kita akan ada satu sesi pembentangan untuk anda punya tugasan 2. Tugasan 1 tak perlu bentang, hantar saja. Tugasan 2 ni perlu bentang dan tugasan 2 ni hantar pada minggu ke-9. So saya hanya akan sampai minggu ke-7 saja, maknanya ini Dr. Azrina yang akan uruskan. Nanti selepas Dr. Azrina take over pada minggu ke-8, nanti discuss lah dengan beliau bila nak buat presentation tu. Ataupun anda kata tak cukup masa, selalunya saya akan suruh minta ni lah, anda buat video presentation dan upload saja video tu dalam e-learning. So jimat masa, jimat anda punya data, nak lihat anda rakan-rakan anda present pun lama kat tu nak ambil data dan anda pun boleh fokus kepada subjek-subjek apa konten-konten dan subjek ni, mungkin nak study ke apa, so jimat masa untuk present tu. Okey, yang seterusnya quiz. Okey, quiz ni akan dibuat pada minggu ke-4 atau ke-5. And another quiz will be conducted after semester break pada minggu ke-10 atau minggu ke-12. So maknanya minggu ke-4 atau minggu ke-5 kita akan ada quiz dan minggu ke-10 ataupun minggu ke-12 kita akan ada quiz yang kedua. So far, alternatif yang biasa kita buat, kita akan buat conduct satu test kalau kita tak nak bagi 5% tu. Tapi so far macam belum ada perbincangan lah. So apa, kelas ni bagi 2, so saya rasa memang kita kena buat quiz lah. Kalau saya handle seorang, saya prefer buat test tu sekaligus. Okay, so kita kena discuss, kita nak buat pada minggu ke-4 atau minggu ke-5 quiz tersebut. Okay, ada sebarang pandangan, silalah. Jika malu nak bercakap ke, takut kantor baru bangun tidur ke, silalah type di chat tersebut. Hai, senyap semua, malu tu semua cakap. Okey, semua senyap. Kalau semua senyap, kata tu minggu ke-5. Bos saya cakap, kalau tak, saya bagi minggu ke-4. Okey, minggu ke-4 atau ke-5 kod doktor ni. Dia bukan kod, dia 4 atau 5. Pilih salah satu pun. Okay, Aisyah pilih 5. Okay, Sazana 5. Kemo 5. Okay, so semua orang 5. Senang kata, okay, kita akan buat pada minggu ke-5. Okay, Lokman pun 5. Okey, kita akan buat pada minggu ke-5. So, bila minggu ke-5, saya bagi anda kebebasan lah untuk pilih. So, kita boleh pilih 1, 2, 3, 4, 5. Maknanya sama ada kita cover 5 topik ini ataupun anda ada spesifik topik yang anda nak ditanyakan. So, boleh pilih pilihan. Kita bagi demokrasi lah di dalam kelas online ni. Kesian online kelas. Saya ingat Iman dulunya yang pergi ke KFC buat pergi kelas. Saya lupa lah, ramai Apa student. doktor? Iman yang dulu kan yang pergi KFC, masa kelas tu pergi KFC ambil wifi kat KFC. Bukan Ke saya. McD. Saya confuse ramai student. Saya ingat ada Bukan student saya, saya yang doktor. pergi ke KFC ke McD nak dapatkan internet semasa PKP tu. Oh, bukan saya. Online kot. Okay. So, tak ada pilihan spesifik. Ialah spesifik tu yang satu tu. Grafik teknologi ataupun animation teknologi ataupun animation teknologi dan juga grafik teknologi ataupun interaction atau multimedia tak boleh lah, mudah sangat. So pilihlah mana satu yang anda nak. Topik yang paling easy. Okay, topik yang paling easy. Kalau macam tu kita buat ni lah grafik teknologi, introduction to grafik teknologi dan juga digital grafik teknologi software. So dua part ni. Topik 2 dan juga topik 3. Topik 2 dan topik 3 ni kita akan masukkan di dalam kita punya test dan test tu adalah pada minggu ke-5. Biasanya kita tak nak mengganggu kelas ni. Kita akan buat test tu dan satu je anda semua akan macam-macam lah. Doktor saya tak boleh masuk lah, tersalah masuk lah, lambat masuk lah. So kita akan buat test tu open secara 24 jam. Pada nanti kita spesifikkan lah hari minggu ke-5 tu hari apa. So bukan 24 jam anda boleh masuk dan anda boleh hantar hanya sekali. Kalau tidak hantar 2 kali ni pening sistem nak mengiranya. Sebab kalau anda hantar 2 kali, sistem akan mark sebagai merah.
So bila merah tu biasanya yang merah tu saya tak ambil lah, saya ambil yang tak merah. Maknanya merah tu dah second submission. Melainkan jika awak beritahu saya lah, contohnya disconnected dari segi internet. So disconnected tu, tapi saya disconnected tu dia bukan sembarang-barang disconnected. Dia akan simpan cash, mudah akan simpan cash. Ini bukan cash duit tu, ni kacir ejaan maksudnya, betul tak? Ejaan ni macam kacir sebab ada cash. So ada memori, awak dah jawab sampai mana. Kalau awak jawab tu kosong je, tiba-tiba awak kata disconnected, nampak apa benda lah tak disconnected sebenarnya. Awak keluar. So saya akan boleh lihat benda tersebut. Saya kena timbangkan untuk tengok mana satu yang akan dipilih untuk pemakahan. Okey, itu adalah assignment, semua assignment dan juga quiz. Nanti yang quiz seterusnya tadi bincang dengan Dr. Azrina. Dan e-learning activities ni nanti ada sebanyak aktiviti saya akan bagi 5%, Dr. Azrina akan bagi 5%. So ada sebarang soalan berkaitan dengan penilaian, saya rasa senang je saja ni. Subjek teori, senang lah. Kacang je soalannya. Kacang soalannya. Assignmentnya pun mudah, kontennya pun mudah, tak susah sangat lah. Okay, tak ada soalan ni? Ya, jika tak ada soalan, Saya ada doktor. ya silakan. Kalau untuk yang assignment 1 dengan 2 tu, dia ada 50% dengan 35% tu, dia ada rubrik Ya ke? betul. Doktor ada share untuk Okey, rubrik? rubrik ada. Rubrik ada, nanti AJK akan sediakan, AJK lah, komiti akan sediakan. Nanti komiti dah siap sediakan, nanti kita akan, saya akan share lah. Saya akan share di dalam e-learning dan nanti saya akan maklumkan dalam kelas. So apa-apa itu saya akan share. Untuk bahagian assignment, saya akan letak ke atas. Saya akan letak sini lah. Nanti ada rubrik je saya akan letak kat. Kalau muat rubriknya saya akan letak begini. Kalau tidak saya akan share file PDF begini. Okey, tak ada, jika tak ada soalan, rehat dulu. Rehat lalu 5 minit. Tak ada video, tak ada tengok video. Nanti anda punya internet habis, tengoklah video dengan sihat-sihat dulu. Okey, rehat dulu 5 minit. Pukul 9.35 kita sambung dengan kuliah. Semula dan saya kena paparkan, kalau saya tak nampak anda punya, kalau ada chat ke apa saya tak nampak. Sekejap saya kena setting sekejap. Okay, so ini dah topik pertama kita. Okay, topik pertama ni tak masuk dalam quiz tapi akan masuk dalam final exam. Biasanya kita convert kata yang dalam final exam. Okay, final exam biasanya so far kita masih lagi untuk buat masa ni lah. Buat masa ni kita masih decide untuk final exam adalah dalam keadaan online. So online ni kita biasa kita gunakan Google Form je. Kalau guna Google Form tu biasanya kita akan bagi soalan objektif. Melainkan tiba-tiba lah ada kewajipan untuk kita buat exam secara fizikal, mungkin kita akan buat final periksa final tu dalam keadaan orang kata biasalah paper based. Paper based tu mungkin kita gunakan ada subjektif. So far masih tak ada sebarang regulation untuk fizikal tersebut. Anda cuma boleh masuk kelas selagi boleh online adalah online. Dan tak semua orang pulang kan, masih ada yang ramai di rumah, so boleh berada di rumah, tak ada masalah. Bila lagi nak berasa duduk kat rumah waktu exam, waktu study, ni lah masa duduk di rumah, makan sedap sikit dan makan free, so boleh berjimat-jimat sedikit. Okay, so kita sambung kuliah kita. Okay, kuliah ni nama yang terkejut, nama saya bukan Jamaluddin Harun, nama saya masih lagi Muhammad Syafni Rosli. Nota ni dihasilkan oleh Profesor Madya Dr. Jamaluddin Harun dan kita akan dimukakan siapa yang hasilkan nota tu sebagai anak menghormati orang yang buat nota tu. So saya tak ubah apa-apa. Gambar Facebook beliau pun ada juga di situ. Okey. Tak nama gerak tak slide ni. Okey. So ini adalah dia Profesor Madya Dr. Jamaluddin bin Harun. So anda kata nak add Facebook, bolehlah add Facebook beliau. Saya jarang main Facebook. Saya main Facebook. Saya rasa saya ada saya Iman saya friend di Facebook. Iman ada di Facebook, memang saya jarang lah bermain Saya Facebook. pun tak perasan, doktor. Saya tak main Facebook. Saya rasa mungkin saya nak jadi orang muda sikit nak main Twitter lah. Saya akan pertimbangkan untuk buat account Twitter. So, Instagram, orang doktor, muda, Instagram.
Budak-budak muda suka Instagram dan juga Twitter. Diorang kata kalau Facebook ni orang-orang yang dewasa sedikit lah. So saya tak nak rasa saya terlampau dewasa, jadi saya tak main lah Facebook. Saya hanya banyak melihat YouTube. So kalau YouTube ni menarik, YouTube ni ada macam-macam benda. Kita boleh lihat macam-macam idea baru, kita boleh explore. Saya suka lah tengok explore macam mana company-company di luar negara tu, macam mana kita nak train anda supaya anda boleh adapt pada masa akan datang, yang akan datang tu. Saya rasa tengok di YouTube. Ada juga Netflix, tapi saya tak tengok Netflix. Netflix tu saya dah tengok tu lah, yang Squid Game. Squid Game tu itulah last tengok. Itulah marathon sekali, cuti marathon sekali tengok sampai habis. Anak saya yang excited tengok Squid Game tu. Okey, ni saya tak sediakan alamat bilik buat masa sekarang. Saya ada bilik tapi bilik saya tak kemas lagi. Saya baru berpindah bilik, tak kemas bilik. Dan saya memang tak ada jumpa secara fizikal. So apa-apa macam biasa lah. WhatsApp, masa boleh jumpa fizikal pun saya rasa tak pernah siapa pun datang bilik saya. So kita apa-apa nanti kita ni lah jumpa secara WhatsApp. Nanti ketua kelasnya akan bantu untuk buat grup WhatsApp, ada nombor saya. Dan apa-apa nanti kita bincang dalam grup WhatsApp. Okay, hari ini kita cover Introduction to Multimedia, Multimedia Elements, the Growth of Multimedia. Okay, so multimedia ni biasa. Multimedia benda yang orang kata bila multi tu banyak lah. Contohnya adalah multi-millionaire. So multi-millionaire tu kita ada duit 1 juta yang banyak lah. Kita ada 10 juta, 20 juta, 30 juta tu kira multi-millionaire. So kalau multimedia kita ada banyak media. So contoh biasa media tu dah audio, grafik, animation. So itu adalah multimedia. Untuk setiap multimedia yang audio, grafik, animation, benda tersebut itu adalah multimedia. Dia ada satu lagi elemen yang kita panggil sebagai interactivity. So interactivity ni adalah contoh juga definition kepada the whole multimedia. Definition barunya adalah dia ada interactivity. Contoh interactivity itu adalah anda boleh main games. Contohnya biasa semua lelaki main game PUBG. So bila PUBG tu menarik juga. Bila masa PKP tu kita duduk kurung di rumah, PKP 1 tu memang kita tak keluar langsung. So kita bolehlah berlari di alamannya di PUBG tu. So rasalah seperti berjalan sikit. So untuk yang macam PUBG tu ada satu dunia maya tu, itu kita panggil sebagai meta world, dunia meta. So kita akan berada satu dunia lain yang kita boleh buat apa saja. Ada orang kata kalau dia tak jumpa boyfriend dia dengan girlfriend dia, nak dating kat dia sekarang, dating di PUBG. So bolehlah dia dating di PUBG. So pergi boleh main PUBG tu berdua. Dan itu adalah contoh interactivity yang very high. Boleh buat apa saja, nak buat macam mana, semua boleh buat. Nak berlari ke, nak buat kereta ke, nak buat kereta terbang ke, nak terbang ke, semua dia buat tu di dalam PUBG. Dan contoh lain ada game Valorant. Saya tak tahu, tak pernah main game Valorant. Lain dia game adalah apa tu namanya, ML tu benda adalah Mobile Legend. So Mobile Legend. Kalau perempuan tak tahulah apa perempuan, game apa yang perempuan main. Saya pun tak pasti game apa yang perempuan main. Lelaki sekarang suka main PUBG. Candy Crush Doktor. Candy Crush pun boleh kak, dia interactivity juga. So boleh adalah interaktif dia, tapi tak begitu interaktif lah, tapi kita ada satu bentuk interaksi lah. Kalau PUBG ni dia boleh biasalah kadang geng-geng maki kawan, bully kawan, semua benda boleh dia buat. Township, nanti saya lihat apakah. Oh, perempuan main Squid Game. Oh, okay. Perempuan main Squid Game kata Watson. Okay, Plato. Okay, ada banyak jenis game baru-baru. Okay, nanti saya cuba. Game masak-masak. Oh, bagus Moon. Moon masak. Moon dia game masak. Dia main tapi dia masak tu kita pasti. Masak ke Moon kau, Mak? Kita pandai masak. Dah menjawab kan? Dia kata jawab kan? Saya pandai main Okey. game je, Doktor. Okay, tak apa. Itu dia motivasi. So, motivasi. Bagaimana nak masak, bolehlah main game masak-masak. Saya ada lihat wife saya main game apa, kek. Buat kedai kek lah. Macam tu lah. Tapi saya semua saya tak nampak lagi. Saya pernah buat kek. So, dia ada game. Itu contoh permainan game. Okay, dan dia ada satu elemen ya. Bila game ni, multimedia ada satu elemen kita panggil sebagai engaging. So, tak kisah apa game yang dah main tu.
Ya Cake Mania ke Burger King ke Plato, Township, Candy Crush. Semua game tu dia ada elemen dia panggil sebagai, dulu orang panggil sebagai addiction. Addiction ni rasa macam mana? Rasa macam anda rasa ketagih. Dia sukanya bukan ketagih. Tahap ketagih ni, dia kalau anda kata anda ada lah benda ni, anda main game tak boleh henti. Ada orang yang tahap ketagih ya. Dia akan main game tak berhenti, setiap hari main game saja. Sehari main game tak ada salah. Ada orang memang contohnya lah, lepas kelas ni, anda habis kelas ni rasa mungkin stres ke, banyak assignment nak buat, nak relax kejap, main game main PUBG tu satu game 20 minit, tu okay, biasa lah, anda nak release stres. Mungkin katakan tak boleh berjogging ke, tak boleh berbasikal, semua sekarang orang minat berbasikal kan, tak boleh nak buat benda tu semua. So main game tu normal. Tapi ada kata anda tak boleh berhenti. Pagi main game, petang main game, siang main game. Ada orang yang memang dia main game saja, bangun pagi main game, tidur pun main game. Dan contohnya kan kita ada server Asia dan server US, server Europe. Contohnya ke Asia ni dah tengah malam, orang semua tidur. So dia akan tukar ke server US yang orang baru pagi. So dia kasarlah main kat sana mungkin dia ada banyak kawan-kawan dia. Dan bila orang US tidur pula, dia tukar ke server Europe. Kalau siapa yang jarang main game tu, kita ada banyak server So server contohnya kalau kita duduk di Asia Tenggara ni, kita ambil lah server Asia. So kita punya ping tu rendah sedikit. Dan kalau orang di US, dia akan main di server-server US lah. Tapi saya tengok selalu orang yang main PUBG Power ni, mereka akan suka main di server Asia. Tak tahu kenapa. Mungkin kita ke Asia ni noob ke, ataupun kita ke Asia ni terlampau hebat, so nak cabaran, mereka akan suka main di server-server Asia. Okay, so itu contoh ketagihan. Ketagihan adalah tak berhenti. Main sekejap tu release tension. Okay, yang apa ni kita nak panggil orang kata yang kita nak ni adalah persuasive, iaitu persuade. Once anda dah masuk tu, dah main satu game tu, anda rasa nak repeat lah game kedua. Itu adalah persuasive, iaitu orang panggil sebagai pemujukan. Tapi persuasive ni kalau tak control tu yang akan jadi addiction. Okay, multimedia ada banyak different meaning to many different people. Multimedia means their computer has CD, DVD player and can play audio and video. So ada orang kata kalau dia ada CD atau DVD player, kita tak panggil dia player, kita panggil bahasa yang lebih teknikal, kita panggil sebagai optical drive yang kita ada kat kita punya PC ya. Saya rasa siapa yang baru beli laptop baru ni mungkin tak ada dah. Laptop baru yang nipis memang tak ada CD dan DVD player tu, yang optical drive tu memang tak ada. Siapa nak guna tu dia kena pakai external. Yang tu kenapa tak ada, sebab apa? Kita so far memang optical drive tu agak tebal. Optical drive tu saya rasa lebih kurang 1 inci jugalah. Saya tengok saya punya komputer. Tak, 1 inci, setengah inci. So bila setengah inci tu dia akan ngambil ruang. Siapa laptop sekarang nak semakin nipis. So kalau lihat lah, kalau anda beli MacBook memang tak ada lah. MacBook ataupun saya rasa laptop baru memang semua tak ada lah. Tak kisah laptop biasa kan, laptop gaming memang kita dah tak ada optical drive. So apa sekarang tak ada optical drive pun saya rasa boleh survive. Kita boleh guna Google Drive. Anda kata anda ada apa-apa file yang dalam CD, anda nak mainkan, bolehlah masukkan dalam PC kawan ke, copy masuk dalam pendrive ataupun copy letak ke dalam Google Drive. Okey, dan ada orang juga dia kata komputer dia boleh play audio dan video, itu dah adalah multimedia. So betul juga, taklah salah. Dan ada orang kata dia nak multimedia yang interaktif macam semua game Valorant, PUBG, Mobile Legends tersebut pun betul juga. So definisi multimedia bagi setiap orang tu berbeza-beza. Lihat kepada tahap lah. Kalau anda mungkin nak lebih canggih, kalau orang yang lebih berusia mungkin dia nak yang very light saja. Okay, some define multimedia as using combination of element to create a dynamic visual presentation that catch the viewer attention and maintains their interest throughout the presentation. Okay, dia mesti attract anda punya attention, maintain interest throughout the presentation lah. Contoh adalah kalau dulu orang guna video saja, untuk attract attention. Video ni dulu hebat lah. Dulu kalau zaman dahulu kali, zaman macam cerita orang tengok cerita P.Ramlee tu, tengok TV ni something yang hebat lah. Sekarang saya rasa semua orang TV tu biasa lah, dia ada perkara biasa. Dan mungkin saya pernah cerita dalam kelas, saya tak TV pun, saya ada TV saya rosak, memang saya rasa dah kat 5 tahun dah tak repair.
Sebab apa tak ada keperluan. Sebab apa kita selalu akan tengok YouTube. Masa tengok YouTube tengok konten-konten di YouTube. Dan sekarang macam mana orang attract attention pada video tu adalah gunakan color grading. So color grading ni adalah dia pastikan baju tu betul-betul striking, nampak naik color. Contohnya pakai baju merah, so merah itu nampak lebih terang daripada bahagian-bahagian lain, itu adalah contoh color grading. So dia akan matching lah kalau baju merah, tudung merah. Itu contoh macam mana nak attract attention dalam video sekarang. Okay, okay, multi, saya cakap tadi, multi tu refer pada banyak. Media adalah tools ataupun yang jenis-jenis tadi audio, grafik, animation. Itu adalah contoh-contoh media. Okay, definition multimedia ni yang original, walaupun semua orang punya definition betul, tapi yang definition yang asalnya adalah multimedia adalah terdiri daripada dua ataupun lebih jenis presentation atau communication. Video dan slide. Anda ada video, anda ada slide. Itu adalah kira multimedia. Ataupun anda ada slide presentation yang biasa dan ada music. So itu ada tu dia kira sebagai multimedia. Tapi jika hanya ada slide saja, contohnya ada slide saja, tak ada sebarang bunyi, dia kena lihat. Kadang-kadang dia boleh jadi media saja, kadang-kadang dia boleh jadi multimedia. Contoh kalau dia jadi media saja adalah jika slide tu hanya teks saja, tak ada apa-apa benda lain. So dia apa media yang ada hanya teks, so dia ada media. Kalau dalam slide kita tu kita ada teks, kita ada grafik, dan biasa pun kita ada grafik, kita ada dua jenis media ni. So kita boleh kategorikan dia sebagai multimedia. Okay, so ini adalah generasi yang kedua, tak pasti ada tak generasi yang ketiga. Ini latest ada. Okay. Okay, untuk generasi yang kedua, so bukan generasi kedua, version yang kedua, semakin lama akan semakin berkembang dah idea berkaitan multimedia. So sekarang multimedia refer to computer centered presentation. So maknanya benda yang berkaitan dengan komputer. Waktu ni masih lagi komputer. Sekarang kita ada macam-macam. Handphone pun dah very powerful. Handphone siapa yang beli yang canggih sedikit handphone tu, saya rasa iPhone semua boleh buat. So, anda semua kebanyakannya dulu masa kelas fizikal golongan kayangan guna iPhone, pastilah ada kita yang guna iPhone. iPhone ni biasanya memang prosesornya very powerful. So kita boleh jadikan dia sebagai, kita boleh gunakan iPhone ni untuk present. So anda kata ada rezeki akan datang, dah kerja, anda nak beli tablet, bolehlah beli iPad version terbaru ni M1, prosesor M1, boleh buat macam-macam. Dia memang very powerful, memang hebat sehebat komputer. So waktu ni masih lagi refer kepada komputer. Sekarang kita dah very wide, kita boleh guna handphone, kita boleh guna tablet. Okay, multimedia refer to computer centered presentation that combine element of photo, video, text, graphic, audio and animation. So untuk definition kedua dia ada dah spesifik dah. Foto, video, text, graphic, audio, animation, dan dia kata computer centered. Itu adalah versi kedua. Okay, versi yang terbaru. Computer-based interactive communication process include the use of text, graphic, audio, video, and animation. Masih lagi text, graphic, audio, video, animation. Masih lagi computer-based. Tapi apa yang ada adalah interaktif. Saya cakap tadi, interaktif. So, interactivity itu adalah definisi terkini dalam multimedia. So, semua sekarang interactivity, contohnya, biasa kalau kita gunakan, saya rasa semua benda interaktif lah, tak ada kot sekarang yang very static. Kalau dulu YouTube hanya kita boleh lihat saja, sekarang YouTube kita boleh komen, kita boleh like, kita boleh share. Dan serta-serta video yang YouTube kalau ada live tu kita ada online interaktif chat tu. So kita boleh interact real time. So semua sekarang dah jadi very interaktif. Sama je kalau Facebook. Kalau Facebook kita buat Facebook live, contohnya anda ni adalah artis buat satu Facebook live, dan Facebook live tu orang boleh chat lah, chat kat situ. Anda boleh baca chat. Sama contohnya kalau kita lihat pemain-pemain e-sport lah. E-sport tu bila dia main PUBG tu contohnya, dia akan ada satu paparan khas screen dia untuk lihat apa komen anda di dalam Facebook. So dia boleh baca, dia boleh komen, boleh reply on the spot.
teknologi kadang nak cakap, nak gunakan bercakap nak, contohnya nak cakap secara real time, tak nak guna chat lah, nak cakap boleh. Tapi cuma masalahnya bila cakap tu, bayangkan anda adalah seorang pemain profesional contohnya, anda nak main, anda kena menang. Kalau anda tak menang, anda tak main power, orang tak lihat anda punya video. Tapi anda akan dengar banyak orang bercakap. So susah, complicated. Teknologi tu ada, tapi biasanya memang orang tak guna lah. Dan anda kata anda nak main game ni, biasanya orang suka gunakan, saya lupa lah apa nama dia punya tu. Kejap saya lihat dalam handset saya ada install. Discord. So anda kata anda nak main game tu, anda boleh gunakan Discord. Dan Discord ni very interaktif. Nanti saya nak cuba lah guna Discord. Discord ni sama je seperti kita punya Webex ni. Tapi dia ada interaktif, kita boleh share chat, kita boleh live stream. Cuma dia tak boleh buat background lah. So anda kata anda nak buat video, nak present, nak buat apa, discussion dengan rakan-rakan, gunakan Discord. Discord so far yang last saya guna, kita tak ada virtual background. Virtual background untuk Webex ni pun baru-baru ni, selepas dekat setahun kita guna baru ada. Kalau Google Meet pun ada, tapi tengok pada processor masing-masing. Okay, yang lebih latest, kalau nak lebih latest lagi, dia bukan komputer base saja, dia asalkan apa-apa saja yang berkaitan dengan digital base lah. Dia pun komputer sekarang, saya boleh digital. So apa, tablet guna, handphone guna, komputer guna, dan semua device yang ada apa, interaktif, ada multimedia ni boleh gunakan. So itu adalah definition multimedia. Okay, seterusnya adalah multimedia elements. So elemen-elemen multimedia. So dia biasa je, 5 perkara. Saya semua orang tahu. Saya takkan tak tahu, mesti dah tahu. Iaitu text, grafik, audio, video, animation dan interactivity. So interactivity itu dikalikan merah sebab itu adalah perkara yang baru yang ada dalam definition yang terbaru lah. Contoh kata definition terbaru ni ada interaktif. So sebab itu kita kalikan merah interactivity tu. Okay, gambar ni worth 1,000 word. Mudah lah orang kata kalau nak gunakan gambar ni, boleh buat present macam-macam benda. Boleh boleh mewakili 1,000 perkataan, tapi ini juga boleh jadi kepada 1,000 penterjemahan. So gambar boleh gunakan, tapi masih lagi kena ada sedikit guidance dengan teks. Biasanya kita akan buat gambar tu, kita akan ada teks sikit lah. Tak kisahlah kat bawah ke kat tepi ke kat dalam gambar tu, dan biasanya kita akan text to normal practice. Okay, because animation and video worth 1,000 grafik. Okay, animation dan video kata sama dengan 1,000 gambar lah. So kalau gambar tu boleh 1,000 word, animation dan video tu adalah 1,000 grafik. Okay, ini adalah berkaitan satu sama lain. Okay, teks dan grafik ini ada sebagai static element. Dia adalah static. I am Ali. So Ali lah dia nama-namanya. Takkan tiba-tiba Ali yang ini jadi Abu, esok jadi esok jadi apa? Esok jadi Fatin, lusa jadi Iman, tulat jadi Luqman, hari seterusnya dia jadi Andi. Tak, dia tetap adalah Ali. So static text. Tapi dalam dunia multimedia semakin lama berkembang, jika anda gunakan creation Animate, Adobe Animate, kita ada teks yang statik ni dia boleh berubah. Dia boleh berubah ikut keadaan. So itu ada sensitif teknologi, dia berubah, tapi secara basicnya teks ni memang yang statik. Gambar pun statik. Ini gambar dulu popular lah, gambar dulu ni. Okay, yang lebih dinamik adalah video. Video dinamik lah, bergerak-gerak sekarang. Video, anda kata anda nak jadi YouTuber. YouTuber ni boleh ni boleh orang kata boleh datangkan YouTuber sekarang saya lihat memang dah jadi satu pekerjaan yang boleh datangkan hasil. Dan saya tengok ada beberapa orang YouTuber yang memang boleh berjaya gunakan YouTube. So anda kata anda nak jadi YouTuber tu, boleh lah. Fikirkan sekarang nak buat apa. Contohnya tiba jangan terkejut. Dalam masa 5 tahun lagi rupanya kita ada seorang YouTuber popular iaitu Moon. Moon adalah YouTuber popular memasak. So waktu tu dokumen terkejut. Dokumen kata, menyesal aku kata Moon tak ada masak. Contohnya lah.
So memasak ni ramai orang yang jadi YouTuber masak. Masak ni benda yang seronok lah. Saya tengok pun saya rasa macam nak masak lah. Saya tak masak, tapi saya tengok orang masak tu rasa macam seronok lah saya nak masak. Dia bagi idea, dia tengok benda, dia tengok yang demand. Tengoklah macam PKP 1 tu, masa PKP 1 rakyat Malaysia rasa macam tak tahu nak makan apa. Rakyat Malaysia rasa happy-happy waktu tu. Nak makan apa, so YouTuber makanan ni yang masak ni memang jadi very popular lah. So akan datang ataupun ada orang yang jadi YouTuber buat video-video seram. Dia pergilah explore tempat-tempat seram. Kadang-kadang ada orang nak pergi tempat-tempat tu takut ataupun mungkin nak pergi tak sempat, so dia boleh buat video YouTube dari tempat seram tu dan dia boleh dapat income. Dan income ni saya lah, income dia boleh dapat 2,000 lebih hingga ke berbelas-belas ribu sebulan. Cuma kalau anda kata lepas ni rajin lah masak Mun lah, jangan terkejut lepas ni Mun rajin masak, tapi bila anda jadi YouTuber ni, contohnya lah anda dah ada 100,000 subscriber. Okay, saja maknanya YouTuber ni bila 100,000 subscriber anda akan dapat silver plate kot, saya silver, dapat yang apa bentuk YouTube tu silver, plate warna silver. So bila tu nanti akan payment tu biasa dalam 2,000 lah paling kurang. Dan bila dapatkan payment tu, nak pastikan payment yang berterusan, anda kena setiap upload video. So kena kerja lah, contoh tiba-tiba PKP. Contohnya PKP, akan berlaku lagi PKP 4 contohnya lah. Contohnya berlaku PKP 4, kalau masak-masak okey lah. Masak-masak tak ada masalah, anda boleh masak di rumah. Contohnya kalau anda buat konten yang seram, anda tak boleh pergi ke tempat-tempat seram dalam perintah Kuala Pergerakan ni. So ada orang dia pandai dia simpan konten dia, mana komputer yang tak keluar tu dia keluarkan waktu tu, ataupun dia jadikan cerita pengalaman. Kalau dia pergi sini, dia jadi jumpa benda ni. Yang tak berlaku dalam video kan, cerita pengalaman seram dia, pengalaman hidup ke apa ke. Kenapa mereka buat macam tu? Sebab apa? Anda kata PKP tu macam kita PKP ni 6 bulan. 6 bulan ni tak upload video, so payment tu akan drop. Dia kena setiap upload video. Sekurang-kurangnya seminggu sekali tak saya. Dan contoh memasak, ada orang memancing, so macam-macam lah. Boleh explore, saya suka lah YouTube ni. So apa, YouTube perlukan konten, anda jadi content creator. Sama juga macam gamers memang booming lah waktu PKP, orang tak tahu nak buat apa PKP ni, so biasa orang akan tengok games dan itu cara boleh buat duit lah. Buat konten bukan menutup botol pun dapat juta-juta view. Bukan kata bukan menutup botol, anda boleh search di YouTube. Tutorial cara untuk tidak membuat apa-apa pun boleh dapat ramai. Saya ratus ke puluh ribu view. Konten cara-cara masak air pun boleh dapat view. Tapi kalau dia buat macam tu je, one off, walaupun orang tengok banyak kali, dia tak dapat banyak very income, kena secara berterusan lah. So mungkin katakan anda sukan bagaimana cara bersukan dengan betul. So kalau lelaki macam mana nak gunakan dumbbell. Okay, sekarang orang semua nak apa? Nak jadi six pack. So awak sport science macam mana gunakan dumbbell ataupun tactical macam mana nak main bola ke. So tu benda-benda yang boleh buat lah. Dan bila nak buat jadi YouTuber ni kosnya agak dulu agak murah lah, sekarang dah mahal lah. Sekarang kalau guna handphone ni tak, saya sejujur ni lah, kalau saya tengok YouTube orang tu record 1080p 1080p, saya selalu tak minat sangat tengok. Sebab sekarang dah komputer dah berkembang maju, internet pun dah maju, kita gunakan 1140p. 1140p ni kalau 720p, YouTube 720p, video 720p di YouTube tu, itu kita panggil sebagai HD, High Definition. Kalau 1080p, so nanti ada buka YouTube dan tengoklah dekat resolution tu. 1080p ini dah sebagai Full HD. So dia maknanya lebih kurang double lah daripada HD tu, dia Full HD, jadi lebih cantik. Dan sekarang kita ada 1140 ni ada 2K. 2K ni lebih kurang double daripada Full HD. Dan kita ada 4K. 4K ni
kita kadang-kadang boleh tengok internet 4K ni tak perlu laju lah. Dah kita ada dalam 30 megabit per second pun dah tengok dah. Dah boleh tengok 4K dengan orang kata smooth lah, agak baik. Cuma kadang-kadang display dia macam tak berkesan sangat. Sebab apa, kita pakai handphone kita paling tinggi pun sekarang 2K lah. Handphone kita 2K ataupun tablet kita paling tinggi 2K display, dan komputer pun biasanya 2K pun paling tinggi 2K, tapi biasanya masih lagi guna 1080p. So tak guna lah kita tengok video 4K. Kita sentiasa membazir data. Sebab apa, display kita tak sama je kalau kita pilih 2K. So kalau nak buat jadi YouTuber ni anda kena ada alat lah. Biasanya GoPro paling basic, ataupun DJI apa saya lupa, DJI Motion kot yang kecil tu. DJI ataupun gunakan Insta360. Itu biasa basic lah. Itu basic tapi cuma kalau gunakan GoPro mungkin guna alat-alat ni mungkin suara tu tak begitu orang kata crispy sangat lah. Kalau nak crispy kena ada mic semua lah. Lepas tu kalau nak ada lebih advance. Biasa basic GoPro, dan nak canggih lagi GoPro bukan murah. GoPro ni 1,800, 1,500 tengok version. DJI saya lupa lah apa nama dia tu. DJI Motion yang saya dia kecil tu, itu pun harga berkurang 1,700. Kalau nak beli Insta360 pun lebih kurang range tu lah 1,500 ke 2,000. Okay, dan bila dah lebih canggih anda kena perlu beli drone. So drone ni harga mahal, paling murah 1,500, boleh up to 5,000. Dia punya bahan tu mahal lah nak sediakan bahan-bahan OED tu. Dan kemudian anda kena editing. Editing ni nanti kita akan belajar later. Untuk bahagian seterusnya kita akan belajar tentang video editing. So anda boleh gunakan skill editing ni. Contohnya jadi YouTuber, skill editing video ni boleh gunakan. Tetapi bila anda gunakan video ni, biasanya orang nak video sekarang yang cantik, yang ada 4K, 2K. Bila video-video ni size yang besar, editing akan ambil masa. Komputer tu kena laju, dan bila satu editing tu ambil masa, dan kedua adalah rendering. Dah siap editing semua tu, kita nak render ni dia nak hasilkan video tu. So selalunya memang lama lah. Kalau komputer kita kurang laju ni memang ambil masa mungkin 5-6 jam. So kalau anda kata nak invest jadi YouTuber tu, kena ada satu PC yang very good lah, 5,000 sekitar costnya untuk dapatkan PC yang okey. Okey, itu adalah tentang video. Macam ni contohnya anda nak gunakan aplikasi video ni. Okey, audio pun dynamic. Audio ni dynamic sebab ada turun naik. Kita tak boleh static. Animation pun dynamic lah. Animation ni kita ada boleh control, kita boleh pause semua tu. Sebab tu kita bagi sebagai dynamic. Okey, seterusnya. Yang paling basic adalah teks. Teks ni paling basic. Kalau kita lihat teks ni, dia ada dua. Saya tak pasti macam mana preference anda. Kalau Twitter ni lebih kepada teks lah. Dan Twitter ni dia kena, dia punya tweet tu kena sentiasa orang kata berterusan. Nak cerita benda panjang dia tak boleh sekali. So dia kena separuh sikit, barulah contoh cerita jumpa tu. First buka pintu rasa seram. Okay, so next tweet yang keduanya. Tiba-tiba seseram tu tekan-tekan lampu tak boleh. Dah rasa seram lagi. Itu adalah contoh tweet. Twitter tu, dan Twitter ni dia ada gambar lah. Twitter sekarang dah ada gambar dan video. Tapi kalau lihatkan yang paling memang berorientasikan kepada gambar ni adalah Instagram lah. So Instagram ni memang totally gambar. Dia tak begitu banyak orang kata teks. Dan tapi kalau anda kata nak kombinasi teks, video ni semua, boleh type panjang, nak tulis panjang macam mana pun boleh. Facebook. Saya rasa mungkin golongan yang lebih berusia mereka suka teks yang panjang, suatu mereka prefer di Facebook. Golongan muda ni mungkin nak suka yang pendek-pendek, yang konten cantik, so beradalah di Instagram dan juga Twitter. Dan boleh juga sekarang boleh dapat duit je jika anda adalah seorang Insta famous, ataupun Twitter ada perkataan Twitter famous. TikTokers. TikTok ni bukan benda negatif. TikTok ni kat Malaysia yang kita agak orang kata apa, konten tu silap. Kalau kat overseas ni biasa, TikTok ni biasa. Dia buat TikTok macam
masak, TikTok apa lagi? TikTok pergi prank tak boleh lah, prank sekarang jadi isu. Boleh tengok macam TikTok, ada orang gunakan TikTok ni untuk pembelajaran. Yelah orang orang kat Malaysia ni banyak salah gunakan TikTok. Dan contohnya jika anda ada TikTok, viewer TikTok yang ramai, saya tak pasti TikTok tu follower ke apa tengah gunakan, Instagram atau Twitter tu ramai, so anda boleh jadikannya sebagai modal pendapatan juga. Strategi yang biasa orang guna lah, dulu strategi orang biasa guna adalah kalau anda guna Instagram, tiba-tiba ada orang nak follow anda. So bila nak follow, dia akan, kita biasanya bila orang follow, kita akan follow semula. Tu caranya sebenarnya nak tarik follower. So dia ada banyak follower, nanti dia akan unfollow anda lah. Itu strategi dulu. Strategi sekarang buat konten lah. Konten-konten yang menarik, orang suka buat prank lah apalah. Ataupun satu lagi cakap, jadi apa orang kata, reviewer makanan. Reviewer makanan ni saya rasa semua golongan suka. Dan ada makanan yang memang satu makanan ni dia lebih fleksibel. Kita boleh cover makanan orang yang berusia. Ada orang berusia mungkin suka nasi lemak kot, mungkin suka nasi lemak ke benda-benda macam tu. Mukbang tu yang makan banyak tu kan. Saya pelik kadang orang makan banyak tapi diorang tak berisi badannya. Luqman TikTok famous. Rupanya Luqman. Tu rahsianya. Okay, makan ni lebih dinamik. Orang muda contohnya dia suka makan Starbucks ataupun Coffee Bean Tea Leaf. Okay, kalau ada sekarang di Facebook, kalau cari di Facebook Coffee Bean Tea Leaf sekarang ada yang charcoal, hazelnut charcoal. Itu tak dengar pun, tak kelihatan langsung di Facebook, adalah nampak sikit-sikit, tapi dia orang kata di Twitter sangat popular. Golongan orang muda suka makan di Coffee Bean ni, so boleh buatlah konten. So boleh, hari ni mungkin kata nak cover golongan muda, buatlah konten tentang hazelnut charcoal Coffee Bean. Mungkin nak cover golongan yang lebih general, hari ni nak buat tentang nasi lemak. Straw Coffee Bean. Saya pergi minum Coffee Bean, cakap apa hal ada straw ni, apa nak selamatkan penyu ke apa? Dia kata mungkin nak selamatkan penyu ni, so tak nak penyu mati. Rupanya benda tu boleh dimakan, rasa beras. Tapi saya makan rasa macam tak sedap lah. Saya nak makan macam was-was ke, aku makan kaca ke. So benda tu punya boleh dimakan. Cuma dia tak berapa sedap. Kalau dia rasa ada gula sikit, saya rasa sonok sikit. Dia rasa beras kosong tu rasa macam kurang sikit lah. Okay, teks ni biasa lah. Tapi tak boleh semua teks saja. Teks ni ada golongan yang memang teks kan. Kalau dulu-dulu, kalau anda lihat buku teks dulu-dulu, orang zaman dulu, profesor-profesor yang sekarang dah jadi profesor ni, zaman dulu memang dia baca buku yang teks saja. Kalau buka buku dia memang teks je, tak ada gambar langsung. Jadi mereka ni memang suka teks. Jika orang macam saya ni yang muda je lah, saya taklah tua sangat. So saya suka gambar, yang ada gambar, yang ada video. So jika anda macam anda, saya rasa anda lebih prefer gambar-gambar lah. Benda yang lebih kata hype sikit lah. Orang sekarang kadang anda gunakan anda punya apa tu, Canva tu, anda boleh edit gambar anda. Contohnya anda adalah Instafamous. So nak boleh search nanti kat situ untuk Instagram punya post, boleh masukkan. Boleh edit nak gambar tu jadi lebih cantik ke, lebih menarik ke, semua tu boleh edit di Canva. Okay, grafik. Okay, tak ada apa, grafik ni semua saya rasa semua orang tahulah, grafik. Dan grafik semua biasa. Handphone sekarang pun dah boleh jadi satu kamera yang agak baik lah. Siapa yang ada iPhone 11, iPhone 13 tu, memang dia kata siapa yang ada iPhone yang tu memang tak perlu beli video lah. Tak perlu beli video. Tak perlu beli alat-alat video. Contohnya anda ada iPhone, nak jadi YouTuber, iPhone 11 ke, iPhone 13 ke, dah tak perlu dah GoPro, Insta360 tu semua tak perlu. Sebab apa? Anda boleh gunakan anda punya handphone. Okay, tapi cuma handphone ni dia ada stabilizer. Dia memang ada stabilizer untuk video, tapi kadang-kadang dia tak begitu stable. Kita berjalan,
Kita mesti jalan kan, kita bukannya naik skateboard ataupun apa tu yang boardnya boleh gerak tu, saya lupa dah apa nama board yang boleh gerak tu. So kita akan bergerak tu, dia akan tertak sikit. So cara nak atasinya adalah gunakan gimbal. Saya tunjukkan kejap, gimbal. Malas nak buka. Nanti saya nak tengok sendiri lah. Nanti saya nak tukar, dia tak lihat tukar. Susah nak tukar gimbal. Gimbal ni dia pastikan handphone anda berada dalam keadaan yang stabil. Tak kisahlah ada berlari ke, berjalan ke macam mana, gimbal ni akan bolehkan dia nampak statiknya. Gimbal ni akan bolehkan anda punya handphone tu berada pada sudut tertentu. So boleh gunakan gimbal, boleh gunakan handphone, so dah bolehlah buat video. Dan gimbal ni agak mahal agak. Gimbal kosnya paling murah saya rasa 400. Biasanya 700,000 lebih pun ada. Gimbal ni boleh macam-macam lah. Boleh banyak sudut guna gimbal. Okey, seterusnya adalah animation. Okey, animation senang kata ia adalah gambar sebenarnya gambar, tapi bila gambar tu diletakkan bersiri-siri, dia akan orang kata berjujukan, dia akan menyebabkan berlakunya seperti seolah-olah satu bentuk animasi lah, satu bentuk pergerakan. Ini sebenarnya bukan kambing lah, ni kuda ni bukan gerak pun, dia adalah berapa seri, saya rasa ni adalah bukan 4 gambar. 4 gambar tu disusun, bila digerakkan, kita yang sendiri yang create benda tu. Dia ada static tapi kita yang create animation tersebut, so itu dia panggil sebagai animation. Ya, ini bukan benda betul pun, just animate saja. So kita punya gambar tu kita panggil sebagai gambar otak kita ni dipanggil sebagai ilusi optik. Benda tu sebenarnya tak bergerak, tapi otak kita yang membayangkan ianya bergerak. Itu ada konsep animation. Audio, biasa audio ni adalah guna video, dan audio ni kadang-kadang event contohnya contohnya anda ada event, anda pergi Pusaraya, ada sales, tiba-tiba masuk tak ada lagu, senyap je. So dia tak ada feeling. So kena ada feeling, dan audio ni boleh mempengaruhi anda punya perasaan. Boleh jadi rasa gembira, nostalgic. So ada kadang-kadang ada keadaan dia nak induce nostalgic. Benda ni contohnya nak beli jual benda-benda yang vintage, tahu benda-benda vintage ni. Vintage ni taklah lama saya, kadang-kadang basikal lama tu pun ada orang jual, terkira sebagai vintage. Ataupun mangkuk tingkat besi tu, tu benda-benda vintage. Anda mungkin tak minat lah, tapi orang-orang yang lebih sini ni mungkin minat benda tu. Masuk kena ada muzik klasikal sikit yang nostalgic. So bila dia nostalgic ni, dia akan induce perasaan nostalgic, dan dia akan induce keinginan orang tu untuk membeli. Itu adalah tactical macam mana nak induce orang untuk beli. Bayangkan kalau anda pergi ke tempat vintage tapi buka lagu rock, dia memang tak ada perasaan membeli tu, kalau betul-betul minat berbeli. Ataupun mungkin kata ada event-event yang berkaitan dengan jual barang yang berkaitan dengan romantik ke, so gunalah muzik romantik. So mungkin anda ingat nak belikan untuk isteri ke suami ke, so tu cara nak induce. So selain attract attention, audio ni memang boleh inducekan kita punya emotion. Ada orang yang dia kalau dah stres, dia gunakan muzik lah. Boleh lihat lah, saya ada banyak muzik kat YouTube yang untuk relaxing music. So dia boleh memang relaxing dia punya stres. Dan ada orang kalau ada orang tak stres pun, dia nak tidur, dia akan buka relaxing music dan dia akan pasang yang lilin terapi tu. So bau pun boleh induce juga kita punya emosi. Tapi bau tu tak masuk dalam multimedia lah. Bau tu tak boleh apa. Kita sekarang masih belum boleh tengok bau, boleh tengok video tengok movie tu masih belum bau lah. Contohnya scene dia jumpa mayat, kita nampak dah dia akan bunyi audio yang menyeramkan, mendebarkan, nak engagekan viewer. Dan kita tak boleh bau lah, tak boleh lah bau mayat tu. So mungkin kadang-kadang kita boleh bau masakan macam mana, so boleh bau. Betul, dia guna diffuser. So diffuser tu boleh gunakan, letak je, boleh dia boleh keluarkan udara tu untuk humidkan. Okey, dan satu lagi adalah guna audio ni
uh, seram tu boleh di-induce, emotion boleh induce, dan satu lagi happy lah. Orang boleh guna, nak jadi happy tu boleh gunakan music. Dan muzik ni kadang-kadang dia agak bahaya sikit sebab apa, kita punya otak ada tendensi untuk mengingat muzik ni lebih tinggi. So kadang-kadang kita dah habis dah muzik tu, kita tak dengar dah. Kita duduk, kadang-kadang buat kerja dia akan seolah-olah kita terdengar-dengar. So sebab apa, otak kita dah capture dan dia dah macam recording. So dia ada tendensi untuk playback. Itu bukan mental illness lah, itu common. Itu memang reaksi otak kita. Dia kalau mental illness, kalau anda dengar orang bercakap kat anda, tu je parah. Kita duduk seorang ada orang bercakap. Itu kena dapatkan rawatan. So anda kata tahap stres sampai dengar ada orang cakap, yang itu tak boleh duduk seorang-seorang, yang itu memang ada perlu dapatkan rawatan. Anda kata ada stres ke apa, jangan rasa segan, jangan rasa malu, boleh dapatkan bantuan ni. Okey, video. Video ni biasa lah. Semua orang tahu video, saya cerita tadi video macam ni, YouTube ni boleh hasilkan konten. Lupa tadi, yang siapa yang jadi Insta famous atau Twitter famous tu, macam mana anda boleh dapatkan duit adalah biasanya anda buat review. So ada produk-produk yang di-review. Kalau perempuan mungkin review baju ke, ataupun dia jadi model baju ke, model tudung ke. Kalau lelaki tak tahu apa lelaki barang apa. Mungkin ada, kalau contohnya ada adalah Insta famous yang berkaitan dengan active lifestyle, kemah. So anda memperagakan kemah company-company tersebut ataupun tools untuk perkemahan, atau mancing, alat-alat mancing. Dan yang itu sebab apa? Company tak akan bayar anda. Bayaran ni agak mahal juga lah. Ada sampai 14 ribu ni untuk satu produk. So dia akan ada agreement lah. Contohnya saya ada satu company yang berkaitan dengan perkemahan contohnya. Lokman tadi TikTok famous kan. Lokman TikTok famous. So Lokman dia TikTokers yang buat tentang perkemahan, contohlah. Ni contoh Lokman. So dia akan paparkan, dia pakai baju yang company saya jual. Dia pakai apa, skop yang orang suruh kemah nak kena gali lubang lah, gali lubang ni untuk buat kayu api ke semua. So dia guna, so dia paparkan, selalu ni memang akan nampak. Dia akan paparkan jenama tu, itu dipanggil sebagai product placement. So dia ada perjanjian dengan Lokman, berapa contohnya bayar Lokman 15,000, Lokman kena paparkan alatan dia ni mungkin sebanyak 20 kali ke, berapa kali ke, kena buat review sikit lah. Itu contoh. Dia masalah yang dia akan ada black and white. Dan bila selesai tu tengok lah, kadang-kadang bayaran ni bagi one off ataupun bayar separuh, lepas tu dah selesai semua, bayar lagi apa, separuh. Ataupun kadang-kadang nak buat video ni, anda nak buat video, nak buatlah video pengembaraan. Contohnya nak mengembara ke mana, nak naik ke Gunung Ledang lah contohnya. Nak pergi Gunung Ledang, nak dapatkan makanan. So boleh minta sponsor, boleh minta mana-mana company yang ada sediakan makanan segera tu, boleh sponsor, dia boleh sponsor, anda dapat makan free. Dan kalau masa baik anda dapat sekali lah duit untuk view, untuk apa? Untuk review produk dia. Tu macam ni. Itu ada ekonomi baru. Anda yang guna, contohnya Lokman tadi seorang famous guna, orang lain akan beli. So dia tak rugi sebenarnya. Dia modalkan mungkin bagi Lokman 15,000, alatan 5,000, 20,000. Tapi mungkin orang akan beli barang dia beratus-ribu. Itu adalah cara anda boleh dapat income. Okey. Ada apa-apa soalan? Kita rehat dulu. Ya, rehat dulu lah. Rehat sampai 10:30. Boleh? Ya, bagi rehat dulu 10:30. Boleh Doktor? Ke 11. So anda boleh jimat lah data. Okay, just session data. Sekejap, saya share tu, saya kena buka semula. Tab-tab ni kalau tak di-check tu semua saya tak nampak.
Okey, seterusnya adalah berkaitan dengan the growth of multimedia. Baru teringat, jika anda nak jadi YouTuber, jika anda gunakan tadi Instafam apa? Insta360, GoPro dan juga DJI Motion, saya lupa nama kalau saya ingat saya maklumkan apa dia punya alat tu. So far benda tu boleh, alat-alat tersebut boleh hanya record full HD saja. Jika anda nak record video-video yang 2K, 4K, siapa yang sekarang trending 2K, 4K ni, anda kena gunakan DSLR. So DSLR yang komputer tak, kita punya kamera tu lah. Tapi dia selalunya taklah begitu besar, dia agak compact. Yang ni kita boleh integrate lah dengan kita punya, kita boleh integrate mic tu kita boleh pasang noise cancellation. So suara kita tu lebih sedap, lebih clear, lebih crispy. Dan kos untuk DSLR tu siap semua sekali lah, berkurang 20,000, 20,000 lebih. So memang kosnya tinggi, dan bila kita kadang-kadang buat YouTuber ni ataupun tak kisahlah Insta famous ke TikTok famous ke, bila buat tu TikTok saya rasa guna handphone. TikTok saya tak pasti, tak pernah explore TikTok. Saya rasa TikTok memang guna handphone. So benda tu kadang-kadang bahaya, so apa takut terjatuh ke. So tu contoh-contoh kos lah yang anda kena fikirkan kalau nak jadi YouTuber. Tapi biasa basicnya orang start mula dengan handphone, bila dah ada lebih ramai subscriber akan move kepada GoPro dan rakan-rakan yang tadi tu guna drone yang biasa basic. Ada yang drone mini saya rasa 1,500. Cantik juga dia punya video, cuma dia tak boleh 2K lah. Dan bila dia kecil, drone kalau kecil dia tak boleh semua tempat tak boleh pergi, dia tak boleh jauh, dan dia tak boleh angin terlampau kuat. So kalau anda kata nak ambil shoot di pantai ke di laut ke, kalau kecil tu risiko nak terlepas cukup tinggi lah. So kalau bila dia dah makin berkembang, biasanya YouTuber akan beli DSLR yang harganya 20,000 ringgit tu. Drone tu yang mahal lah, 5,000 semua tu. Okay, so kita teruskan the growth of multimedia technology, multimedia technology development. Okay, ini sikit je. Suka sebelah ni, saya habiskan. Okay, dia bukannya hanya gain attention recent dia, tapi because of risk they did not reach the level of quality and reasonable price as now. Dulu komputer sangat mahal. Komputer yang mula keluar harganya sangat mahal. Saya harganya berpuluh-puluh ribu ringgit. Puluh-puluh ribu zaman dulu memang sangat mahal lah. Sekarang puluh-puluh ribu pun mahal. Zaman dulu lagi puluh-puluh ribu mahal. Dan akhirnya inilah hitam putih saja. Zaman mula keluar komputer tu tak boleh lah main game. Dia tak hitam putih. Dia hitam hijau. Dia macam kata hijau tu apa dia ada istilah, saya lupa istilah hijau tu, ada hijau tu khas. Dia macam warna jade sikit. So dulu hanya boleh buat guna untuk basic lah. Menaip, simpan record pelajar lah. Contohnya dulu saya ada lihat di UM tahun 1987, UM ada komputer lah. Di sistem layar mereka gunakan untuk simpan rekod pelajar. So rekod-rekod pelajar, bayar yuran tu semua disimpan, tak pasti macam mana. Zaman tu 1987, saya pun bersetahun. Saya rasa mungkin dia simpan dalam Excel lah. Tapi tak tahulah waktu tu ada Excel atau tidak. Saya pun tidak tahu tentang benda tu. So hanya basic saja, dia tak boleh interact satu sama lain. Boleh share dokumen, tapi nak share dokumen tu selalu kita akan gunakan disket. So simpan dalam disket, dan disket ni akan hantarlah kepada rakan lain. Cuma dia ada satu platform untuk simpanan yang orang kata dalam bentuk digital. Taklah simpan fizikal. Simpan fizikal ni mudah hilang. Tapi simpan elektronik pun mudah orang ambil pula. Kadang-kadang orang boleh ambil kita punya data. Kalau fizikal terbakar, hilang lah. Ataupun banjir ke boleh hilang. Saya pernah ada dengar ada orang buat PhD. Saya rasa dia buat PhD, saya rasa 8 tahun dia buat PhD. Tengah buat PhD ni sama dulu lah. Makmal dia terbakar. Ni orang yang jenis masuk makmal. Saya lupa dia bioteknologi ke apa macam tu lah. Orang cerita lah, tak pasti cerita betul tidak. So apa yang dia buat 8 tahun tu semua hilang. Tu zaman dahulu lah. Sekarang semua kita boleh simpan di drive. Okay, so komputer, asalnya komputer ni adalah untuk dia low processor, monochrome screen yang saya kata tadi. Dia ada bawah sikit. Warna dia ada emerald, kita panggil sebagai emerald, warna hijau-hijau zamrud tu. Used primarily for the purpose of account and inventory management. Itulah simpan maklumat pelajar, siapa dapat yuran, siapa dapat yuran.
for purpose of account tu mengira lah. Tu boleh buat pengiraan yang lebih complicated sikit berbanding dengan calculator. Calculator just basic saja, tambah tolak dah bagi. So nak buat algoritma yang saya lupa dah, pengambiran tu semua tu tak boleh buat. So itu buat dalam gunakan komputer. Sekarang dah boleh buat lah. Sekarang handphone pun boleh buat pengambiran tu. Teknologi berkembang kan. Dan waktu tu low power processor. Kenapa dia buat low power processor? Kita boleh buat processor yang canggih, tak ada salah. Yang laju lah, agak laju. Cuma bila akan laju waktu ni, tahun 1950 hingga 1970, ia akan jadi besar. Waktu tu memang besar dan ia akan jadi kos yang tak efektif. So kalau komputer harga atas RM1,000, siapa nak beli? So kalau buat less than 10,000 tu mungkin orang akan beli. Dan waktu tu tak ada keperluan pun. Kita bukan ada game main. Kita bukan ada PUBG ke apa-apa game yang boleh FIFA ke nak main komputer. Dia tujuan utama komputer ni adalah komputer pengira. Dia sebenarnya untuk kira. So dia macam ni untuk mengira. So dia serve the purpose lah pada waktu tersebut. Okay, dan ke 1980-an ni ada IBM. IBM ni memang very popular lah. Ni dah ada hard disk, boleh simpan, ada simple grafik. Grafik ni bukannya grafik yang canggih dia ada gambar lah, tapi gambar dia pun tak begitu cantik. Skrin pun memang biasa lah pakai macam skrin kita. Yang ni, skrin ni masih lagi dipanggil sebagai skrin CRT. Dulu lah saya rasa awak sekarang memang tak jumpa ke dah skrin CRT ni. Dan dia waktu tu dah ada game Pac-Man. Saya pun tak tahu Pac-Man tu macam mana rupanya. Apa rupa Pac-Man tu pun saya tak tahu. Dan pada tahun 1989 diperkenalkan internet. So waktu tu makin berkembang dah teknologi. So yang first tadi hanya compute, just very simple calculation, storage yang simple saja. Yang ini storage-nya bila ada hard disk, so storage tu lebih besar dan dia ada graphical display, boleh ada gambar sedikit, tapi bukanlah gambar yang macam kita ambil gambar bukan just sekarang kita ambil gambar tu kita masuk ke komputer, bukan. Dia just very gambar macam hitam putih, dia bukan untuk editing gambar, dia just gambar yang lebih pada pixel. Macam ni lah, ni contohnya. Mesti ada gambar ni. IBM ni sebenarnya gambar ni contoh grafik yang dipaparkan. Okay, tujuannya adalah untuk forecasting dan juga statistik. Forecasting ni adalah bukan peramalan, dia jangkaan. Contohnya jangkakan harga saham pada masa akan datang, dia boleh gunakan simulation lah. Simulation ni boleh run guna computing pada tahun 1980 dan juga statistik, so boleh guna lah. Kira media itu lebih canggih boleh gunakan di dalam komputer ni. Okay, dan kemudian dia berkembang tahun 1990. Yang 1990 ni waktu ni saya biasalah ada komputer, tapi komputer pun agak primitif juga lah. Gambar dah cantik. Gambar waktu tu memang, waktu zaman 1990-an tu, komputer tu memang, gambar dia memang dari orang kata splendid lah, cantik lah. Sebab waktu tu pun kita memang ada TV. Waktu tu TV hanya resolusi 480p. Memang pada waktu tersebut, ianya kira paparan yang cantik. Lebih cantik daripada apa yang ada di TV. So kita dah boleh share information, dah ada telecommunication, dah ada computer networking. Pada tahun 1980-an ni dah ada chat room. Dulu dipanggil chat room. Chat room ni ada satu website, semua orang pergi situ berkenalan lah. Chat room boleh cerita, tapi ianya limited hanya kepada teks sahaja. Tak boleh share gambar, teks sahaja, kita boleh chat dan kadang-kadang kita ada forum, kita boleh post dan reply. Itu basic kepada social networking sekarang lah. Okay, kita ada computer simulation, internet, communication and presentation. Waktu ni baru ada Microsoft Office release. So pada 1990-an. So maknanya pada tahun 1950-an, 1970-an ni saya tak tahu dah dia simpan tu dalam bentuk apa tak pasti. Tapi memang kita ada banyak sebenarnya spreadsheet ataupun word processing yang kita ada banyak. Cuma yang popular sekarang ni lah Microsoft Office. Okey, dan dia mula mencapai peak untuk storage dan juga internet speed. Waktu ni storage dah boleh besar sebab kita ada video digital, kita ada animation, kita ada macam-macam keperluan, so storage besar dan kita punya speed processing, RAM tu tinggi. Tapi pada tahun 1990-an ni tingginya tu apa? Tinggi tu adalah
Anda punya hard disk 42 megabit. Saya 42 megabit tu kira besar. Bayangkan 42 megabit. So 42 megabit tu sangat-sangat dah tak tahulah sekarang tak boleh buat apa. 42 ke 420 macam tu lah. Tak, saya sebut 420. Dia tak sampai 1 gig pun. Dan dia punya RAM 16 megabit per second. 16 megabit per second. 16 megabyte. So kalau kita guna 1 gig sekarang pun dah tak sesuai. Sekarang kita perlukan gunakan sekurang-kurangnya 8 gig lah. Normally kita 8 gig, nak lebih smooth 16, ada orang guna sampai 32 gig RAM. So zaman dahulu hanya 16 megabit saja, megabyte. Storage 420 ke 42 lah, saya ingat huruf dia tetap 42 megabyte. So sekarang makin berkembang lah. Sekarang kita ada prosesor, saya rasa orang dah prosesor 2-3 tera dah. Betul, dulu memang kecil dan sangat mahal. Kecil dan bondi sekarang dan dengan sangat mahal, harga belas-belas ribu. Sekarang laptop yang canggih pun, ada skrin yang cantik. Sekarang skrin dah berbeza. Skrin macam saya ni masih lagi skrin outdated lah. Skrin saya ni masih skrin dulu. Skrin sekarang dah ada refresh rate yang tinggi, 144 Hz. So refresh rate ni maknanya dia refresh kita punya skrin tu lebih pantas. Kalau sekarang saya punya ni 60 Hz saja. 60 Hz ni basic saja. Dan siapa yang beli handphone yang baru sekarang ada 100 lebih Hz. Ada yang 200 lebih Hz. Tapi Hz ni tak penting sangat lah. Dia penting adalah bila anda nak scroll. Anda suka nak tengok scrolling, nak tengok scroll kat Twitter kan. Nak nampak smooth. So itu pentingnya. Hz yang tinggi. Tapi kalau setakat nak lihat gambar, nak WhatsApp, 60 Hz tu biasalah. Kalau anda guna yang 100 Hz lebih tu dah kira orang kata overpower. Dia tak berguna pun. Yang Hz tinggi ni tak semua orang perlu. Kalau kita untuk belajar multimedia ni biasa tak perlukan pun. Sebab apa video pun sekarang ni masih lagi 60 Hz. Kalau video nak 140 Hz, 120 Hz tu besar, tak semua orang boleh paparkan. Dia guna hanya untuk gaming lah. Siapa yang main game, so dah main game tu. Dia beza, contoh main game ni ada dua benda yang memberikan kesan. Satu adalah kelajuan internet. Kelajuan internet anda, laju tak laju, kalau laju okey lah, stabil, boleh orang kata gerak smooth. Tapi walaupun laju, kadang-kadang kita lihat kepada ping. Saya orang main game biasa ping, perkataan ping tu P-I-N-G, ping. So ping tu adalah sama macam bunyi ping tu, sekali hantar tu, itu adalah satu ping panggilnya. Kalau ping tinggi, ada orang ping dia 40, 60 tu lagi tinggi, 60 millisecond. Maknanya dalam anda akan lambat 40 millisecond. Dia yang bagus sudah 20 millisecond ke bawah. So kali ni kalau anda lambat, tu yang akan jadi bila anda tengah main, anda bernombor musuh nak tembak, anda dah jatuh, dah tembak tu. Tak sempat nak respon. Sebab tu ping tinggi. Dia nampak anda, pergerakan tu memang betul. Cuma anda tu terima dia punya respon tu, dia tembak anda tu, anda lambat dapat respon tu. Itu bukan salah games, tu lebih kepada dari segi internet lah. Dan kedua adalah kadang-kadang internet laju, ping dah cantik, tapi anda punya refresh rate tu rendah. So refresh rate tu mungkin orang lain 140, 120 Hz, anda punya mungkin 60. So anda dapat ada separuh lebih perlahan daripada dia. So respon dia tu, dia boleh bagi respon apa event berlaku tu, dia dapat lebih cepat daripada anda. So siapa yang nak main competitive game lah. So kalau main game yang pertandingan international, kalau kita setakat main PUBG sama kawan-kawan, mati tak apa pun, tak kisah pun. So itu adalah fungsi ping dan juga Hertz. So untuk kita bangunkan multimedia ni tak perlulah. Dan anda kata tiba-tiba anda nak beli laptop ke, baru nak beli laptop, so far untuk pembelajaran tak perlu skrin yang Hertz tinggi, 60 MHz, 60 Hz tu dah okey. Okey, seterusnya. Okay, 2005 semua komputer dah ada multimedia capabilities. Jadi kita dah ada ni CD-RW, DVD-ROM. Yang ni semua yang kita masukkan kita punya optical drive. Dan tahun 2005 ni dah start ada graphic card. Graphic card dulu murah saja. Graphic card dahulu saya beli graphic card saya yang pertama RM120 saja. Waktu saya degree saya beli graphic card lah.
Bukan untuk belajar pun, nak main lah, nak main game sebenarnya. Waktu tu game yang popular adalah Rise of Nation. Saya rasa sekarang orang tak main dah Rise of Nation tu. Dulu game yang tu memang main Rise of Nation ni kira rasa paling heaven sekali lah. Paling, orang kata paling intuitif, paling canggih. Boleh buat macam-macam. Kita boleh pilih negara apa kita nak, kita boleh main macam mana kita nak. Dia memang, tapi tak boleh multiplayer. So sekarang dah makin canggih. Sekarang grafik card ni pun mahal Sekarang kita bagi grafik card, kita bagi GPU, Graphical Processing Unit. Kalau CPU ada Central Processing Unit, kalau GPU ada Graphical Processing Unit. Dia dah sama function seperti CPU. Kelemahannya adalah bila berkecanggih, canggih ni dia akan hasilkan heat yang banyak. So panas. So bila panas ni, that's why lah kalau kita ada komputer yang sama spek, satu adalah laptop, satu adalah PC. PC ni dia akan lebih murah. Contohnya lah, graphic card yang sama, processor sama, RAM yang sama, satu PC, satu adalah laptop. Laptop lebih mahal. Sebab lebih mahal? Sebab dia nak kecikkan. So nak mengkecikkan semua, dia akan jadi satu sistem yang unified tu. So dia makan cost lah. So dan bila komputer dia tak ada perlukan keperluan nak kecikkan tu. So cost dia biasa saja. Dan kedua, kenapa orang kata apa? Dari segi performance, yang laptop ni akan outperform laptop yang komputer PC biasa akan outperform laptop. Sebab apa? Dari segi cooling. Komputer prosesor yang canggih, tak kisah proses semua prosesor lah. Prosesor GPU nak yang makin canggih, makin kuat ni akan hasilkan heat yang banyak, haba yang banyak. Semakin haba tu banyak, dia akan mempengaruhi, akan merendahkan performance. Itu istilah kita panggil sebagai heat throttle. Sebab tu kalau anda main game, makin lama anda main, anda rasa komputer anda makin perlahan sebab tu heat throttle tu. Dan heat throttle ni lebih terkesan lah pada laptop sebab dia sistem yang kecil, nak keluarkan haba tu agak sukar. Kalau berbanding dengan PC kita nak pasang 5 kita main kipas tak apa. Kita ada boleh liquid cooling. Mana option tu kita tak ada. Kita tak ada option liquid cooling tu dalam laptop. That's why lah dia punya performance tu rendah. Tapi kenapa harganya lebih tinggi? Sebab dia lebih kecil. Bila lebih kecil ni dia boleh lawan PC dari segi mobility. So anda mobile lah. Boleh bawa ke mana-mana saja. Kita tak boleh bawa laptop, kita punya PC ni ke mana-mana. Contohnya kelas nak bawa PC, kejap saya nak pasang PC saya dulu, doktor, tunggu dulu. Tak boleh. Biasa kita tak buat lah. Sebab tu kita sediakan PC di Makmal. Laptop boleh buat, boleh bawa mana-mana saja. Nak study kat Starbucks ke, nak study kat Syamo ke, nak study kat McD ke, nak study kat Coffee Bean ke, semua boleh bawa. Mobility tu sekarang so far lebih mahal lah dari segi kita punya performance. Orang ada lebih prefer mobility daripada performance. Okey, internet connection juga makin laju dan stabil. Yang ni internet waktu 2005 ni, yang stabil dan laju tu berapa tu tak kerjanya? 1 megabit per second. Dia dah laju gila. Zaman 2005 ni masih lagi guna 422 kilobit per second laju internet sekarang. Ni dulu. Sekarang kalau bawah 10 megabit per second pun dah slow. Zaman dulu 422 kilobit, lagilah slow. Dan 1 megabit tu dah rasa laju sangat lah. Tapi waktu tu tak ada, kita tak perlukan YouTube. Kita tengok just video yang biasa, YouTube pun gambar memang pecah, 480p ya. So tak terasa sangat lah. Balik kalau sekarang minimum 8 megabit per second. Tapi untuk kelas-kelas ni don't worry. Kalau kelas kita ni, anda nak present, nak tunjuk video anda, just perlukan kerajaan 8 megabit per second, 6 megabit per second saja. Tak perlulah sampai ratus-ratus megabit tu. So dah cukup untuk kita punya video conferencing. Cuma bila kita share video tu, orang lain akan terjejas dari segi bandwidth lah. Bandwidth tu okey, data tu. Mungkin anda guna data tu, kalau tak gunakan video mungkin 1 gig. Bila gunakan video akan menyebabkan mungkin jadi 2 gig. So mungkin ada rakan-rakan yang internet dia nanti kuota tu akan kecil, atau kita akan cuba gunakan video. Okey, tahun 2010 hingga 2020 saya dah canggih lah. Sosial media, immersive multimedia. Immersive multimedia ni dia augmented reality ni. Augmented reality ni ada contoh immersive multimedia, mixed reality, virtual reality, tu semua ada contoh immersive multimedia. Sosial media dah semua sekarang orang dah boleh lah buat
Instagram, talk semua tu. Okay. Ini adalah rujukan yang kita gunakan untuk buat nota ni lah. Okay, ada sebarang soalan? Soalan kita akhiri kelas kita dengan last kali kita akan tutup email selalu tutup majlis dengan Fatihah. Okey, saya akan paparkan apa tu? QR code. Ada soalan? Okey, senyap ni tak ada soalan. Okey, bersama dengan Untuk silakan. assignment grouping tu, Aha. satu grup berapa orang? Okey, 3 ke 4 orang sahaja. So, anda ada berapa? 22 orang saya lihat, 22 orang. Tapi ada 19. Syukur saya tak nampak syukur. Tadi tak nampak Pak Syukur lagi. Syukur tak ada. 19 orang maksud saya, maknanya ada 18 lah. Ada 4 orang yang tidak hadir. Grup 3 hingga 4 orang saja. Okey. Saya nak besar lagi. Oh, on the way masuk ETM Doktor. Oh, syukur dia rasa kita. Okey. Oh, tak baik. Aku tu syukur. Okey. So, saya rasa tak ada apa masalah. Kejap.